Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Shadaqallahu azim. Saya mati puasa masjid, tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah, dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan iman zahir dan batin kepada kita semua, sehingga mana kita pada malam ini dapat sama-sama berkumpul di rumah Allah ini dalam kerangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita berada di rumah Allah pada malam ini, pertemuan kita, bersamaan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya, mudah-mudahan kita semua dilimpahi dengan nikmat sihat, baik dari segi batin maupun zahir. InsyaAllah dengan nikmat sihat itu kita lebih mudah, lebih selesa untuk kita melaksanakan amal ibadah, untuk mudah kita melaksanakan amal soleh, insyaAllah. Dengan apa nama kita kata, nikmat sihat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kita memanfaatkan nikmat sihat itu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan nikmat sihat itu untuk kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, insya-Allah. Sebab dalam hadis Nabi disebut ni'matani maghbun, dua nikmat yang lupa, yang selalu manusia lupa ni. Yang pertama as-sihhatu wal faragh, sihat dan juga masa lapang. Jadi kita tak lupa, bila kita Allah Subhanahu Wa Taala kan kurniakan kepada kita nikmat sihat, kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi Nabi sebut kebanyakan manusia ni dia lupa dengan dua nikmat ni, sihat dan juga masa lapang. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, kita memanfaatkan tubuh badan kita yang sihat ini untuk kita berusaha untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi 2 minggu kita off. Di kampung. Itu balik hari Jumaat tu, hari banjir tu. Saya tolak di Kedah pukul 8.30, lepas 5 pagi. Saya lalu depan Jalan Kuala ni pukul 11, hampir pukul 11 malam. Dekat Najam ke lah. Nak balik ke Lombau, masa tu saya pukul 10, pukul 9.30 tu dekat Dengkil kan. Hujan tengah lebat kan.
kan ada meninggal pun 10 orang kata. Mungkin pasal lalu ada kau sejak pasal itu. Memang kereta dan lori sangat banyak kan. Sebab jalan hujan kan jalan. Jadi jalan apa? Kereta banyak dengan jam dan sebagainya kan. Mungkin ada orang yang Allah Alam letih dan sebagainya, nak cepat dan sebagainya. Saya dekat keluar tu teman, nak masuk ke saya masuk Gatri, nak keluar Taman Sarah Syaraf kan, dekat Stadium Syaraf tu. Kat situ saja sangat dekat sejam lebih kan. Kereta sangat banyak. Tapi tak sangka pula bila bangun pagi hari Sabtu tu tengok rupanya Syaraf tenggelami air. Ingat kalau saya balik hari lewat sikit, mungkin sakut juga saya pun. Mau hujan daripada Kedah saya balik tu, mau hujan. Maknanya kalau wiper kereta tu kalau dia boleh bercakap dia letih tu. Kalau wiper tu boleh bercakap dia punya kerja dia tu. Dia kan 10 jam. Saya rasa nak berhenti dekat Dengkil, nak berhenti dekat kan nak sembahyang jamaah kan. Maghrib isyak kat situ. Allah orang ramai kan. Dia tengok waste. Ini jalan apa? Highway Senawang Petas pun tengok jam tu ke mana tu? Jauh lah. Kita balik kita apa? Masuk ke KLIA. Masuk KLIA balik Sedayan dan sebagainya. Berhenti rehat kat Sedayan tu lah. Lalu sini tengok lubuk Cina pun naik air. Kan? Lubuk Cina naik air. Kan? Balik kot PD ni. Alhamdulillah. Tapi pagi tu tengok terkejut lah. Memang apa? Memang hujan. Baik, dan kita pun tengok dari lubuk Cina pun tak pernah kan. Kita lihat biasa dekat balai polis rombak tu biasa. Itu standard lah kan. Tapi sampai ke masjid tu kira tinggi lah. Sama juga seperti sekarang kan. Dan itulah ujian daripada Allah kan. Ujian. Di dalam ujian ni ada apa kita kata, ada juga nikmat, ada musibah, ada juga nikmat kan. Baik, mudah-mudahan yang mana diuji dengan banjir tu Allah bagi ketambahan. Dia ujian juga kepada kita yang tak kena ni. Ujian juga kepada kita yang tak kena kan. Ujian kita nak apa, tolong, bantu dan sebagainya. Alhamdulillah. Di sebalik itu, sebalik ujian dan nikmat tu kita lihat ramai orang kita yang sebenarnya ramai yang hati yang sangat baik, tolong kan. Sempat sekejap dia keluar dia WhatsApp kata nak perlukan bantuan. Alhamdulillah ramai yang membantu dengan cara masing-masing lah. Dengan cara masing-masing. Baik, saya ada bawa sikit lah oleh-oleh. Nanti ada takut dia bagi apa, terima kasih tadi. Bagilah. Tak banyak saya buat 50. Siapa yang dapat lah, tak dapat ke ni kan. Bawa kopi cat gantang tu satu. Dengan sini orang panggil apa, kalau belah Kedah dia panggil kuih bakar. Kuih bakit kot ni kot, yang warna putih-putih tu. Tanda ingat dia kan. Tanda ingat, nak kenyang tak lah, kenyang kena makan nasi. Nak kenyang kena makan nasi, itu tanda ingat kan. Dia kalau dia agak dah sikit kena baca kopi tu, kemudian kita cecah. Dia ambil lah nanti orang tu. Kalau ada lagi, ada ikut. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung sikit malam ni. Itu berkaitan dengan itu kita dah baca last. Itu ingat lupa pun. Tidak larangan masuk rumah orang sebelum minta izin kan. Kita ulang balik sikit kalau siapa yang kita ni pasal 315. Okay, yang pertama disusun oleh pengarang ni, Bismillahirrahmanirrahim. Adat kita sebelum kita masuk rumah orang ni, kita ulang balik sikit, tak apa-apa, boleh lah. Yang pertama pasal 315 tu, tidak berdiri betul-betul di hadapan pintu, tetapi gunalah berdiri, tapi hendaklah berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
Abdullah bin Bushrah radhiyallahu anhu berkata, bila Nabi mendekati pintu atau meminta izin masuk, baginda Nabi tidak berdiri betul-betul di depan pintu rumah, tetapi baginda berdiri sebelah kanan dan di sebelah atau di sebelah kiri. Jika baginda diizinkan masuk, maka baginda akan masuk. Jika tidak diizinkan, baginda akan pulang. Di sini terjemahan di sini boleh lihat dalam kitab Adab Mufrad, hadis sahih dua Imam Bukhari. Jadi ini akhlak Nabi. Kalau kita pergi rumah orang, nak masuk rumah, kalau ketuk itu bagi salam, kemudian kita tutup pintu. Masa tutup pintu tu, jangan duduk depan-depan muka pintu. Ini insya-Allah kita, orang yang faham dia tak duduklah depan-depan. Tapi kalau orang yang tak faham ni, kadang-kadang bukan dia duduk depan pintu, bagi salam ketuk, dia sendiri yang tolak pintu. Ini lagi dah tak ada adab, tak ada akhlak. Walaupun benda ni nampak kita mudah, tapi sekiranya kita melanggar, kita tidak ikut seperti mana yang Nabi sedang ajar kita ni, dia boleh menyebabkan banyak berlaku masalah, berlaku fitnah dan sebagainya, kan? Kita tolak-tolak buka-buka itu, tengok mungkin ahli dalam rumah tu dalam keadaan tidak bersedia dari segi pakaian dan sebagainya, kan? Ataupun anak-anak dia bersedia tapi anak-anak dia tak perasan orang datang rumah, baru buang dia air masuk bilik dan sebagainya, jadi boleh menimbulkan air, fitnah dan sebagainya, kan? Jadi kalau kita ikut yang Nabi ajar, kan, insya-Allah lebih terjamin, lebih selamat kita daripada berlaku perkara-perkara yang lain, fitnah dan sebagainya. Baik, yang kedua, dia memberi salam dan meminta izin. Meminta izin sebelum memberi salam itu tidak betul. Maksudnya apa? Bagi salam dulu. Assalam qabla al-kalam. Kita bagi salam dulu baru kita cakap. Ini pun satu adab yang diajar oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita lihat dalam majlis-majlis, lihat majlis perasmian ke majlis ucapan-ucapan kita, kan, kita baca banyak cakap 2-3 minit, kemudian baru kita bagi salam, kan? Dari segi adabnya, sebelum kita cakap itu kita bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang itu, jangan yang saya hormati, yang saya kasihi, kan, pula semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam tu selepas kita cakap benda lain dulu. Dari segi Islam, adab akhlak Islam, kita kena bagi salam dulu. Assalam qabla al-kalam. Kita bagi salam sebelum kita bercakap. Itu ada. Kalau kita nak mulakan kita bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kira kan? Kita mulakan kita bismillah dulu, kan? Ini kita bercakap dengan benda-benda lain dulu, kan? Kemudian baru kita bagi salam. Itu tidak dapatlah dengan apa yang diajar Nabi SAW. Inilah sunnah SAW sebagaimana dalam hadis Rabi' bin Hiras radhiyallahu anhu yang berkata, seorang lelaki daripada Bani Umar, dari Bani Amir, memberitahu kami bahawa dia tidak meminta izin untuk menemui Nabi yang ketika itu berada dalam rumahnya. Dia berkata, bolehkah aku masuk ke dalam? Rasulullah memberitahu pembantunya, keluarlah pada orang ini dan ajarlah dia bagaimana cara meminta izin. Katakanlah padanya agar mengucapkan salam, kemudian bolehkah aku masuk? Nabi ajar. Kemudian ni minta bantu Nabi minta bantu bagi disuruh maklukan kepada orang datang tadi supaya macam mana adab nak masuk ke rumah orang ataupun nak masuk dalam satu majlis. Kita bagi salam dulu, kemudian baru kita minta izin. Lelaki itu mendengarnya lalu berkata, Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kemudian baginda memberi izin, lalu dia masuk. Ini pun perkara ni nampak macam kecil, kan? Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Saya sebut kita lah, maksudnya termasuk saya lah. Karena kita mungkin kita dah biasa dengan orang ni, kan? Mungkin saudara mara kita, kawan baik kita dah terbiasa, kan? Sehingga kan kita mengabaikan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Adab-adab nak masuk ke rumah orang. Baik, yang ketiga, orang yang meminta izin itu haruslah memperkenalkan dirinya bila ditanya, siapa kamu? Saya baca ni rasa macam dah baca dah. Semua ni tak apa, kan? Ulang. Dengan kita memperkenalkan diri bila ditanya, siapa kamu? Dengan memberikan nama ataupun kunyah. Kunyah ni gelaran.
Gelaran. Dia tidak boleh menyahut dengan istilah kasar atau tidak jelas, seperti akulah ataupun ucapan lain yang tidak menjelaskan tentang identiti orang itu. Karena bila kita minta izin, kita kena perkenalkan diri kita siapa. Imam ni, contoh kan, ni haji apa, sebut nama. Kalau nama tu orang tak kenal, boleh secara gelaran. Gelaran ni macam tak tahu lah, bagi kita pun mungkin ada kan, ni busu ni contoh gelaran kan, panjang ni, Pak Long, Pak Ngah, itu kan gelaran. Jadi kita kena perkenalkan diri. Itu yang diajar oleh agama kita. Jabir radhiyallahu berkata, aku menziarahi Rasulullah dan mengetuk pintunya. Baginda bertanya, siapa itu? Aku menjawab, aku. Lalu baginda berkata, aku mana Nabi kata aku. Soalan aku tu siapa? Dua kali. Sebab baginda tidak suka kepada jawapan itu. Itu dengan hadis Bukhari dan Muslim. Maka Rasulullah mengajar kita bahawa sunnah ketika meminta izin untuk masuk ialah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama dengan terang. Masuk sini kita minta izin tu, dia sebut nama kita dengan jelas. Dengan jelas. Ada rumah dia pagar atau pintu tu dekat dengan rumah. Ada rumah, kalau contohlah rumah taman kan, rumah taman. Kalau yang 80, dia kata apa, 80 kaki lah panjang, pintu dia dengan gate jauh. Ada setengah tu dia tak ada lampu jalan, contoh malam kan, tak ada lampu jalan dan sebagainya. Lonceng pun tak ada. Jadi dalam keadaan itu, yang tak boleh nampak tu lebih-lebih lagi lah kita kena jelaskan siapa kita nak minta izin ni. nak masuk ke rumah. Itulah dikehendaki oleh sunnah baginda. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku keluar pada satu malam lalu mendapati Rasulullah SAW berjalan sendirian. Aku pun berjalan di sebalik bayang-bayang yang disuruh oleh cahaya bulan. Baginda berbalik lalu melihatku, maka baginda bertanya, siapa itu? Aku berkata, Abu Dzar, disebut nama. Dalam perjalanan kan, tak kenal, tak boleh disebut. Siapa tu? Aku lah. Aku kan. Mungkin kalau kita biasa, suara kita boleh cam kan, tapi dalam keadaan tertentu kadang mungkin kita tak cam. Jadi sebab tu kita disuruh supaya menyebut nama kita ni dengan jelas. Ini juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Hani radhiyallahu anha berkata, aku menziarahi rumah Rasulullah ketika baginda sedang mandi. Mandi. Fatimah sedang menutupinya, lalu baginda berkata, siapa itu? Aku berkata, saya Ummu Hani. Maksudnya dalam riwayat lain bukan, bila ditanya siapa tu, kita kena jawab dengan nama yang terang. Sama ada nama kita ataupun disebut tadi dengan gelaran. Kalau kita di kampung ni biasanya kalau adik-beradik itu dengan gelaran lah kan, pakcik, Pak Long, Pak Ngah, apa lagi, musuh contoh kan, dan sebagainya. So gelaran. Kalau kita lihat kan, Islam ni cantik kan, ajar kita bagaimana Islam nak menjaga supaya kita pergi rumah orang tu dapat sambut dengan kita dalam keadaan yang baik, dengan keadaan yang harmoni. Ada akhlak, ada adab-adabnya. Kita ni kadang-kadang kita ambil ringan. Masuklah saya, kadang kita ambil ringan. Utamanya kalau orang muda-muda, kanak-kanak lagi lah, kadang-kadang lagi tak ambil kisah bab adab ni, bab akhlak ni. Kalau kita dapat ikut sunnah Nabi SAW ni, cantik hubungan kita dalam masyarakat kan. InsyaAllah tidak berlaku sesuatu yang kita kata apa, boleh merosakkan hubungan persaudaraan dan sebagainya. Yang keempat, dia harus balik jika disuruh tanpa rasa marah ataupun kecewa. Siapa pernah kena? Ada orang pernah kena? Pergi rumah orang suruh balik. Kalau kita kena begitu, kalau tak kena raya, terasa juga kan. Saya pun kalau orang suruh balik terasa juga. Tapi agama kita suruh apa?
Kalau disuruh balik, balik. Jangan rasa marah ataupun jangan rasa kecewa. Tahanlah, sabarlah. Mungkin tuan rumah tidak bersedia untuk menerima kunjungan kita. Mungkin kita datang tu waktu yang tak sesuai masanya, kan? Sebab tu dalam waktu tengah hari orang nak rehat, waktu malam maghrib dan sebagainya yang tak sesuai, kan? Kita kena lihat situasi orang yang kita nak pergi rumah tu. Dia tak sama ni. Orang yang dari segi pekerjaan pun, kalau dia kerja dia malam, dia shift malam, masuk pukul 10 malam, balik pukul 7 pagi. Kita datang rumah dia pukul 10. Betul, pukul 10 tu bukan waktu yang kita kata apa, agama larang, tak. Memang waktu sesuai lah kita ziarah rumah waktu pukul 10 pagi. Tapi dalam kes orang ni yang dia kerja shift malam ni, pukul 10 pagi tu waktu dia tidur, dia letih, kan? So kita yang datang ni kena faham lah. Kalau kita bagi salam, ketuk 2-3 kali pintu pun dia tak buka-buka tu, kena faham. Mungkin dia tak sesuai, masa dia tu tak sesuai untuk tu. Tapi hari ni orang tak tahu Allah Alam. Hari ni kita nak pergi rumah orang, biasa kita panggil dulu lah, kan? WhatsApp dulu lah, ada rumah lah. Itulah kelebihan sikit. Ingat, kalau dulu lah, belum ada handphone, belum ada WhatsApp ni, kita nak pergi rumah orang, pergi itu je, kan? Kita pergi itu je. Sekarang ni kita maklum lah. So di sini kalau kita disuruh baliklah. Kerana orang kita ni dia tak suruh, tak tergamak juga suruh. Habis dia diam je. Dia faham tadi buat tak faham. Jadi dia di rumah, kan? Kan? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya, "Wa idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim." Dan jika dikatakan kepada kamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itulah lebih bersih bagi kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nur ayat 20, ayat 28. Baik, Rasulullah mengajar kita bahawa izin untuk masuk itu haruslah diminta 3 kali. 3 kali. Dan jika disuruh masuk, adalah dia masuk. Dan jika tidak, dia mesti balik. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, maksud mintalah izin masuk sebanyak 3 kali. Kemudian jika diizinkan, adalah kamu masuk. Dan jika tidak, maka baliklah. Hadis sahih dari Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kita minta 3 kali, ya. Ustaz, kalau kita masuk dalam bilik ni kan, orang masuk, ada kan nak bagi salam? Kalau tengah bercakap, tak payah bergerak. Ada yang duduk terus sebentar, tak ada masalah. Dia ada dekat ini, tajuk depan ni, tajuk ni. Duduk di tempat kosong dalam majlis ilmu. Tempat kita tak ada masalah, orang banyak kosong, kan? Orang yang duduk ada ada. Tempat banyak kosong, kan? Setakat ni tak tahu lah. Mungkin tak tahu lah, malam-malam saya ikut penuh kot, malam saya ikut tak ada orang. Ikut malam lain ikut penuh, kan? Kalau setakat daripada 2013 dia duduk depan ni, tak penuh lagi lah. Okay, saya tak apa bagus, kan? Tak apa sedap, tak sedap juga. Ikut malam-malam lain dah penuh, maka sama je. Maknanya kalau sama, maknanya tak ada masalah. Boleh duduk mana-mana. Baik. Jadi Abu Musa pernah minta izin Umar untuk masuk, tapi tidak diberi, maka dia berbalik. Umar memanggilnya, kemudian mereka bercakap panjang tentang perkara minta izin dan balik. Eloklah dicatatkan perbuatan tersebut di sini untuk menerangkan bagaimana para sahabat melaksanakan sunnah Rasulullah. So, hadis ini cerita panjang pasal suruh balik ni. Kalau tak diizinkan, dia suruh balik. Baik. Jadi itulah yang ditulis sebagai daripada penulis Ibn Al-Hashimi berkaitan dengan larangan masuk rumah orang sebelum kena minta izin dulu sebelum masuk. Tapi saya nak tambah sikit tentang ada-ada bertamu lah, dia berkaitan dengan ada-ada bertamu. Saya ringkas. Okay, seperti mana yang kita dah baca tadi, minta izin. Itulah. Yang kedua, kita nak pergi rumah orang ni mestilah dengan niat yang baik. Niat yang baik. Niat yang baik ni bukan pergi nak mencari aib, nak menceritakan aib orang ataupun sebagainya. Kecuali kan memang tujuan nak menceritakan aib tu untuk kebaikan.
Itu lain kan. Tapi kalau sengaja ni nak niat memang tak baik, niat yang tak baik, maka kita kena jangan niat tak baik lah. Ustaz, minta maaf bila ingat situasi ini, dengan niat untuk gurau boleh Ustaz. Contoh saya bagi contoh tetamu, macam dulu saya buat kerja kahwin, saya kahwin contoh lah, kawan dia tidak datang, Faham datang malam. Jadi berbual sampai 2-3 pagi. Jadi dah bersalah kan, tak faham kan. Macam kawan-kawan. So masa dia kain pula saya tak buat itu kan. Niat tak bergurau je kan. Kan situasi tu kan kalau tu kan tak kisah kan kalau kita bergurau kan. Dia macam nak cakap lah, pada saya ni kena tengok situasi lah kita tu dengan siapa. Tapi kalau ikut hukum, orang tak tahu kita ni gurau ke tak gurau kan. Niat duduk dalam hati, kita tak tahu kita kan. Jadi orang tak tahu, kita duduk sampai pukul 1-2 pagi, dia tak tahu yang kita ni mungkin nak balas balik dan sebagainya. Buat tak, mungkin dia ingat yang tak faham. Mungkin pada dia tak gurau, pada kita rasa kita gurau, tapi pada dia tak faham. Contoh kan. Jadi sebab tu kalau kita ikut apa yang agama suruh, cantik kan, kita faham. Dalam mana-mana situasi pun, gurau pun ada, bukan tak boleh, tapi ada juga kan. Tapi kalau sampai boleh menyusahkan orang, mungkin kawan kita okey, orang rumah dia, contoh anak-anak dia mungkin ada nak makan besok, mungkin dia ada plan dan sebagainya. Sebab tu kalau bab ni pada saya, kita kena cerdik kan. Kita kena cerdik. Kena cerdik ni maksudnya kita kena fikir panjang mesti. Kan? Kerana kita fikir kita je, kita terlupa nak fikir tentang orang. Memang ada. Ini sebut pasal ni saya teringat seorang pakat. Tak ada sebut sini juga, dia rasa dia pernah dia sebut. Kan? Tak sebut pakat dia tahu. Memang jelas dia duduk jauh, sesekali-sekala balik rumah kan. Memang dia jenis sembang lama. Pukul 11 tengah 12 kan. Tapi kita dah tahulah dia ni memang jenis tu. Kita faham lah kan. Tapi nak ceritanya ada orang yang dia tak apa nak kisah bab ni. Pada dia mungkin lah ni adik-beradik saudara mara rapat kan, apa salahnya. Betul, tapi dari segi adab akhlaknya lebih baik kita jangan buatlah macam tu. Lebih selamat, lebih selamat, lebih baik. Ada orang macam ni. Tapi dia betul kalau orang kredit ni, kalau kita nak sembang lama, bagi tahu terus-terangnya. Lama sembang, nak duduk rumah ni, duduk kacau pun anak bini anak tidur kan. Jom kita duduk kat tempat mamahak, contohlah mana-mana. Ini orang yang ada ni lah. Jadi dia fikirkan, tapi kalau orang tak ni, dia dasar ikut dia. Baik. Kemudian ada baik, saya minta maaf sikit, jangan tidak terlalu kerap berkunjung ke rumah orang yang sama. Ini pun tak berapa nak cantik. Terlalu kerap, tiap-tiap hari main rumah kan, kopi gula tu habis kat dia. Dia jamu dia sebab tiap-tiap hari kan. Tak datang pagi, datang petang, datang malam. Itu pun Ada ni. Kalau dia minum kopi, kalau tak ada. Dan nak ceritanya terlalu kerap. Walaupun kita baik macam mana pun, kita kena fikir kan. Kena fikir. Kadang-kadang dia buat kat orang buat kat dia tak boleh. Itu satu hal. Okey, seterusnya apa? Pilih waktu yang sesuai. Satu. Yang kedua, dan kalau kita kata janji nak datang rumah dia pukul 10. Pukul 10 aku nak main rumah ni. So pukul 10 kita kena main. Jangan kita janji pukul 10, pukul 11 baru sampai. Memang dia dah bagi izin, kita dah maklum dia dah bagi izin. Tapi janji ke dia buat pukul 10. Tepat pada waktu. Maknanya kalau plus minus 45 minit tu okey lah kan. Jangan janji pukul 10, mari pukul 8 pun tak kena juga. Sebab tu ni benda ni kadang dia tak sebut adalah dengan jelas dalam kitab. Tapi bila kita buat benda yang tak ikut ni, dia boleh banyak menimbulkan masalah kepada kita kan. Bila kita datang dalam kita janji pukul 10 dan kita datang pukul 8, tuan rumah belum sedia,
Kita pula datang duduk kan, tunggu lama juga kan, duduk kat bawah sebenarnya, kita pula rasa tak selesa. Kalau kita jaga benda ni, insyaAllah dia akan muamalah kita dalam masyarakat tu dia lebih harmoni, lebih baik. Ustaz, kalau contoh macam servis kowe kan, kan selalu dia datang perempuan. Kadang-kadang time rumah tu kita kerja, kita pula rumah seseorang lelaki, kan kita sebut salah kan. Perempuan ni servis kowe kan. Macam mana Ustaz? Susun balik. Yalah, dia sama tu rumah saya dulu pun macam tu juga. Kita buka lah pintu luas-luas. Yang penting kita buat sesuatu yang nak elak daripada berlakunya fitnah. Buka pintu, kita duduklah kat luar, silap apa ke apa kan. Sebab dia datang tu atas urusan kerja kan. Dia tak ada yang lain, memang tujuan dia duduk tu. So kita kita kena jaga lah. Kalau saya duduk lah rumah, buka pintu luar-luar dan sebagainya kan. Kadang-kadang dia maklum, dia beritahu dulu. So bila dia beritahu, kita yang faham ni, kita bersedia lah kan. Sama ada perempuan datang, mungkin kita ada hal rumah yang kita tunggu, kita ada sebagainya. Itu ni atas kecerdikan, kebijakan kita untuk nak jaga daripada berlakunya fitnah. Kemudian berpakaian kemas, tertib dan menutup aurat. Bila kita pergi rumah orang ni kan, mungkin kita kadang anak-anak kita pun mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Anak kita kalau umur 3-4 tahun tak apa, kena dah 20 tahun, 15 tahun, 17 tahun yang dah besar dah. So pakaian tu kena jaga. Tertib, tertib kan. Maksudnya kita duduk rumah pun kena tertib ni jalan. Maknanya kalau tuan rumah tu tak iman lah tengok kita kan. Dia tu tak iman. Kalau tak tertib ni, kejap dia pergi sana, kejap dia pegang ni, kejap dia tengok, itu kurang tertib. Kalau budak kecil umur 3-4 tahun, 4-5 tahun tu tak apa kan. Tapi kalau ada budak, anak kita dah 1, dah 2 tu dah besar kan. Ada yang jenis yang yatim yang nasak sikit. Ini pun kita kena jaga. Ini pun kena jaga. Ada orang dia tak kisah tu, anak dia buat apa pun tak kisah. Tuan rumah dia takkan nak tegur. Saya rasa ini yang banyak berlaku ni. Ini yang banyak kita cukup sehati kan. Nak tegur kan nanti terasa. Kita lah yang kena tegur, kena pasal. Kalau dia nampak anak kita ni lain macam ni, macam dah tak boleh ni, balik lah cepat-cepat. Contoh kan, kalau makan lebih cepat, kan? Itu orang yang faham. Ini anak naik rumah tak tahu pergi mana, cari juga anak dari mana, langsung tak ambil kisah. Itu orang yang tak benar, tak faham lah. Kadang-kadang dia main apa? Kalau pergi rumah orang tu dah boleh burung kan, burung pakcik tu dia main sampai sangkar terlepas pun kadang-kadang. Macam mana? Itu kata, dia macam-macam ni, macam-macam kan, terbang ke atas sofa dan sebagainya. Dia macam-macam. Jadi kita pada benda ni, kalau orang yang bijak, baik saya tak cukup, dia kena bijak kan. Baik saya tak cukup, dia kena bijak. Orang bijak ni dia akan tengok semua benda. Dia lihat semua benda. Kemudian apa lagi? Menghormati privasi tuan rumah. Privasi tuan rumah. Ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Kalau tuan rumah kata, kita duduk dekat beranda ni, beranda. Jangan duduk masuk rumah dan sebagainya. Masuk bilik dan apa kan. Kawan tu bawa repair aircon. Pun nak tengok aircon jenis apa pakai. Tengok lah kan, aircon sama je duduk tu. Kecuali kalau tuan rumah kata jom pergi tengok, okey lah. Ini tuan rumah tak suruh apa-apa, kita yang duduk banyak. Kita kena tengok situasi lah. Kadang kita pergi rumah orang, kita ziarah rumah, kita ziarah rumah orang tua-tua lah. Ada orang tua tu tak larat lah kan. Air pun dia bawa kita kan. Adalah kuih-kuih sikit dia hidangkan kita. Kita orang muda kan. Lepas makan tu, takkan nak biar kat situ, angkat lah pinggan tu kan. Ni orang tua ni kan. Tak nak pergi tu,
Angkat pinggan tu bagus tak? Bagus kan? Nak tolong angkat, kena minta izin tu. Sebab kita nak masuk dalam kawasan, mungkin dapur tu privasi ke, kan? 2 hari dah mungkin dia tak basuh pinggan ke apa sebagainya, tiba-tiba alamak madu pula dia sebab. Jadi minta izin. Contoh lagi. Lepas tu orang tua dulu saya rasa dia ajar ni benda-benda ni. Dia ajar anak dia. Lepas makan, kemas, walaupun tak basuh pun pergi hantar kat siki. Pergi hantar kat siki. Kan? Tolong tengok situasi ini. Ini kita sampai makan macam kan, dia tak piring kuih, ada tak piring, ada tak sudu, minta macam. Lepas makan balik macam tu je. Ini orang kata apa lah, tak ada sebut hadis, tapi common sense lah, benda-benda yang boleh kalau kita salah menyebabkan persepsi orang negatif pada kita sebagainya. Kena cerdik, kena cerdik. Yang paling bagus, hantar dapur, basuh sekali, itu cantik, memang terbaik. Kalau orang macam ni memang datang selalu pun okey. Kan? Okey, kemudian duduk hanya di tempat yang telah diizinkan. Kemudian jangan mengintai ataupun memasang telinga seperti ini. Mengintai. Tengok kan kepala tu pun panjang, ada ya tengok. Ini saya pesan diri saya juga ni. Kadang-kadang kita tak pasal. Kita biasa tu rumah kita biasa-biasa je. Pergi rumah orang yang luar biasa sikit, kan, tengok ini ada kepala rusa, ini ada macam-macam gantung kat dinding kan. Kita bukan nak tengok, tapi bila suasana dia mata dia mula nak meliau. Tengok orang ni saya sebut saya sendiri, kan, tengok mana malaikat tak masuk kita ni, ada kepala tu apa rusa. Dia tengok jenis-jenis pisau. Jenis pisau April. Ini biasa askar ada ni, simpan ni. Jenis-jenis pisau tu kan. Dia dalam faktor-faktor tu menyebabkan kita, tapi sebolehnya janganlah tengok begitu dah. Jangan kita sambil dia cakap kan, kawan dia sebelah mata sini cakap ni orang segi adab kita tak kena. Tengok dalam pinggan makro kan ni banyak terpawai dia. Bila masa dia nak guna ni, mati ni susah dia nak jawab dengan Tuhan ni. Sebab punya dah kan. Kadang-kadang kan tengok tu view kukus dia. Punya kukus sebenarnya kan. Tak ada agak ni, keduri pun tak pernah buat beli apa, poyuk sol-sol. Dia mari punya macam nak kepada kita. Sebab tu kalau kita ikut apa, jaga betul. Kita tak ada yang benda-benda yang tak elok tu. Lepas tu sebut saya tu. Tengok, dia mula nak fikir macam tu. Kita tengok, kita mula nak fikir, oh dia askar dulu. Tengok gambar lama kan. Baik. Jadi jangan mengintai tu pasang telinga. Suka nak dengar ni, dengar apa, tuan rumah duduk sembang dengan suami kan, dia dengar je. Lepas tu sambung, cakap apa tadi? Tu orang suka memasang telinga lah, istilah memasang telinga. Elak kan? Ini yang saya sebut ni adalah benda yang biasa berlaku. Biasa berlaku. Jadi bila kita faham tentang adab-adab ni, mudah-mudahan kita jaga. Kita beringat lah. Saya yang cakap ni pun beringat. Kemudian ni yang sebut tadi ni, hindari perduaan. Maksudnya yang tadi tu okeylah datang usaha rasmi, tapi kalau lah yang datang tu mungkin sepupu kita, lelaki, sepupu tu perempuan, dia datang seorang, kita pun duduk rumah seorang, boleh dengan sepupu? Tak boleh kan? Tak boleh. Maksudnya kalau nak jumpa juga, duduk kat luar, jangan ajak masuk dalam walaupun dia sepupu kita, kan? Walaupun sepupu baik dari kita, tapi si hukum tak boleh, maka duduk luar. Kemudian pergi muka, raut wajah ni perlu nampak baik. Orang yang datang rumah dengan tetamu, cubalah kan, orang yang datang rumah tetamu lah kan, tuan rumah dan juga tetamu.
tuan rumah pun kena pastikan, cubalah sebaik mungkin untuk raut wajah yang manis, raut wajah yang baik. Walaupun kita letih, kita letih sebagainya kan, cubalah semungkin. Kita yang datang rumah pun kena muka kena macam tu juga. Sebab muka ni pun boleh menyebabkan konflik. Kan? Dia tak, kita pergi rumah orang, tuan rumah tu muka masam je. Kan? Senyum pun tidak. Kan? Kita dah sampai dah masuk rumah, dia pun ajar okey, tapi muka tu muka masam. Muka tak ceria. Kecuali memang dia ni muka macam tu, tak apa dah. Dia biasa orang yang ceria, orang yang happy kan dengan kita. Tapi kita, hari yang kita datang rumah dia tu, tengok muka dia tak berapa manis, tak apa ceria. Tak apa, kita duduk sembang lah. Tapi bila kita balik, kita akan ingat tu muka dia yang dia buat muka dia tadi tu. Kan? Apa salah aku kan? Aku tak kenal ke? Dia macam. Itu kalau kita nak elakkan benda itu, cubalah untuk raut muka supaya nampak kelihatan baik sebagainya. Sebab tu daripada awal lagi, kalau kita rasa tak boleh terima tetamu, daripada awal lagi kita maklum. Jangan paksa, bila terpaksa, itu yang kadang-kadang muka kita lain, cara kita bercakap lain dan sebagainya. Kemudian jaga tertib anak-anak sebenarnya, jaga tertib anak-anak. Kemudian bawa buah tangan. Bawa buah tangan. Alhamdulillah sangat kita okey kot kan. Boleh tak pergi rumah orang tu tak boleh. Tapi kalau bawa buah tangan ni lebih cantik kan. Kalau kita bersuruh, kemudian budaya kita pun memang gitulah. Tambah-tambah kalau kita ziarah orang yang tak sihat, orang tua-tua sebagainya, bawalah buah tangan yang sesuai. Dia kecil manis, kita bawa pula biskut gula. Dia tengok kan, itu pun tak mau cari, baik tapi tak mau cari. Baik baiklah tapi tak boleh kan. Tengok sudah situasi. Tapi kalau tak nak buah, tak ada apa, bagi kepala rimau pun okey lah. Masa nak balik, dia kepala rimau ni dia cover semua. Dia tak kira sakit apa pun dia kaki kan. Kalau hijau buang sikit, merah okey lah. Tapi sekarang ni hijau merah tu dah sama je, dia dah hijau yang gelap sikit. Hijau gelap sikit paling buang itulah. Salam dengan dia okey. Kalau anak kita nakal sikit pun dia lupa tu. Tadi tu yang kita tu tengok mata bila-bila tu dia lupa. Dia tak ingat lah kan? Dia berantu sikit benda tu. Jadi kita yang penting bagilah buah tangan. Bagi buah tangan. Kita pergi rumah orang kawan lah. Kita kasih menu lah. Aku nak makan asam pedang Melaka. Boleh. Boleh. Kawan kita lah kan. Yang kita baik tu kata ikut situasi. Kalau kawan kacir kita betul. Memang buat kan. Saya besar juga buat itu kan. Kalau kita tahu orang ni boleh tak ada masalah. Yang tak boleh ni kalau dia pun tak baik pandangan kita kan. Mari duk order macam-macam pula kan. Orang kita kalau dia faham, kita tak bagi tahu pun dia akan bagi yang paling special yang dia ada. Dia akan bagi yang paling special. Saya sebutkan sebelum ni kan, kalau orang tu mungkin ada jasa dengan dia, tiba-tiba kan kita pernah minta tolong dia tolong, tiba-tiba dia tu datang rumah kita, dengan kita akan bagi layanan yang paling special. Kalau udang pengantin dia beli. Itu memang orang kita yang faham lah. Orang kita yang faham. Tapi yang tak faham pun ramai juga kan? Yang tak faham pun ramai. Orang yang faham dia akan bagi yang paling special. Sebab bila tetamu datang, dia membawa rezeki, membawa rahmat kan? Kalau bab tamu ni, tetamu datang tu, dia membawa rahmat. Rahmat ni mungkin boleh datang dalam kita susah hati. Bila dia datang, hati kita tenang. Hati kita tenang tu rahmat kan? Bukan mesti dalam bentuk wang ringgit kan? Hati tenang, satu rahmat yang besar. Bawa buah tangan. Bila buah kelepek-kelepek ke, bisa bagi buah lah kan, buah kelepek sebagainya.
Kemudian makan atau minum apa sahaja yang dihidangkan. Dia sebut ini. Makan, minum apa sahaja dihidangkan. Tapi kalau kawan baik kita sikit nak gurau ni, boleh kan? Isyam aku main jom-jom mau bagi ni kan. Dia tahu kita gurau kan. Dia balik-balik, hati pun habis makan kan. Makan atau minum apa sahaja. Kalau dia tak bagi apa, tak hidang apa, dengan cik hati pak kan. Dia ada orang dulu dia suka bawa, orang kalah saya kecil-kecil tu, dia bawa tu untuk tak dia ada makan. Dia tahu dia pergi rumah ni, kadang orang tak bersedia, tuan rumah jadi sebesar, aku tak ada apa kan, dia hidang yang apa dia dalam besar. Yang luar-luar mak saya dulu dia suka beli roti lah, kedai roti, biskut tu roti. Biskut tu roti pun biskut lah. Biskut tu biskut, roti pun biskut juga. Dia beli lah biskut gula kapsik. Itu memang saya, arwah mak saya favourite tu. Pada rumah pergi mana-mana kan, mesti dia singgah kedai cik nak beli tu. Satu lagi kemudian dia suka beli ni, tak tahu ada dua lagi tak. Yang ni biskut keras tu. Ada yang bulat, ada yang tak tahu sekarang dia jual dalam ikat tu kan. Biskut apa dia panggil? Biskut bulat kan, yang keras yang warna kuning tu kan. Itu memang favourite lah tu. Ni arwah mak saya. Dia dengan cicak, dia tak ada makan itu sedap tak sedap. Dia kena ada kopi cak kentang ke macam tu. Dia sedap lah. Itu kopi cak kentang. Kopi cak kentang tu dia kena ada cara baju. Dia kalau masuk kopi, tunggu masuk gula, tunggu masuk air, dia tak dekat. Dia mengajar pula kan, betul dia pandai. Sebab sebut kat rumah kan, kita baju kopi ni, bisa kita instant tu kita campur ya satu paket. Kalau kopi yang paket ni, dia kena bagi apa kita kata, panas dulu, dia dikembang dulu, baru masuk gula betul? Baru dia rasa kau kopi tu. Okey, mana tadi? Makan atau minum apa saja dihidangkan. Kemudian mendoakan doa Allah. Nak balik kan, kita doa lah. Semoga dimurah rezeki, semoga sihat, semoga apa, ikut kita lah. Dan dalam bahasa Melayu ke bahasa apa tak kisah, yang penting mendoakan. Orang suka bila kita mendoakan, kita pun suka kan orang doa kita. Kemudian tidak meleret-leret ketika berhujung. Maksudnya duduk sembang lama, ataupun terlalu lama duduk pun tak elok juga. Tak elok walaupun kawan baik. Kemudian tidak pulang selagi tidak diizinkan. So, tidak pulang selagi mana tidak diizinkan. Maknanya kalau kita nak balik tu, kalau dah duduk sendiri, jadi balik awal ni kan, baru pukul 9. Kita duduk tu je kan. Tu pun kita kena faham tak, kena cerdik kat ni. Kadang-kadang orang budi bahasa je, dia suruh balik kan, dia suruh balik kan. Itu pun kita kena cerdik kat. Kalau dia tak malah boleh lah sembang lagi, tambah kopi ni cabaran, pun masalah kan. Tapi kita kena tengok keadaan kan. Ini tuan rumah macam itulah kan, dia faham. Jangan tuan rumah suruh balik, dia boleh bila kan. Pukul 11 ni awal lagi kan. Kan mau buat sebagainya, kita yang buat tak kerti kan. Kemudian yang terakhir ni, bila nak balik tu dengan lupa ucap terima kasih kan. Terima kasih susah-susah kan, sediakan makan, minum sebagainya. Kalau kita pergi bertamu yang bermalam pula kan, bukan terima kasih saja kan, betul-betul tu bawa tinggallah apa-apa. Tengok dia ada anak kecil, ada budak-budak kan, sedekahlah RM10, RM20 seorang kan, tanda terima kasih. Lisan alhamdulillah terima kasih kan, tumpang. Tapi kalau sekali dengan kepala rimau tu lagi cantik kan, lagi cantik kan. Kalau kita ada mampu banyak, bagi banyak. Sehingga ini ada adab yang tak tahu lah. Orang tua dulu dia buat ni, sekarang pun dia dah buat kan. Orang tua dulu buat. Tengok arwah tu ini kan, mengapa bawa saudara saya, kalau datang rumah tu dia tak ada balik kosongnya, mesti ada RM1, RM2, mesti ada. Kita pun dah tahu dah, dia nak main rumah kita tahu, mesti lepas ni ada duitnya.
Mesti jadi. Sebab apa? Sebab benda tu dah jadi kebiasaan, dah jadi budaya. Orang datang rumah sebelum balik sedekah. Itu tak buat, kita sebutlah sebagai tazkirah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kasih pada malam ni, kita sama-sama ambil pengajaran, sama-sama kita buatlah. Mudah-mudahan adab kita dalam menziarahi rumah orang, adab bertamu ni kita ikut seperti mana yang agama suruh, seperti mana yang Islam ajar kita, insya-Allah. Dengan bila kita ikut sunnah Nabi SAW, ianya akan jadi selain daripada pahala, dan hubungan kita dengan orang pun akan jadi lebih baik, lebih harmoni, insya-Allah. InsyaAllah ke depan kita sambung tentang duduk di tempat kosong dalam majlis ilmu. Yang baik daripada Allah, yang maha semua daripada diri saya sendiri. Mohon ampun bila kita buat ada salah silap. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.